Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi surau, tuan imam, barisan jawatankuasa hulu balang penggerak aktiviti surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, ketua-ketua lorong, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, yang mana sangat gembiralah hati saya sebab malam ni doket kan, kalau tidak malam jauh ya kan, dah berapa lama dah tak jajak ni 9 ni ha. Malam ni dapat kat logo sikit kan, jadi dah doket ni biarlah lama sikit kan. Macam tu kan. Tuan pengurusi macam-macam dia baca, meracau betul pula, usah betul kan. Saya lah lama panjang mana banyak yang tak betul kan. Lahir memang tu tua mana tu 1970 tu tak betul kan. Saya awal 40. Awal 40. Mana saya lahir lah 70 atas lagi pada 75 macam tu lah jangan. Lepas tu punca saya dapat Samsul Debat bukan sebab betul lah dulu masa saya berceramah, saya bekerja, saya tak nak orang tahu saya kerja pengarahan undang. Sebab saya tak nak bila saya ceramah kat luar, orang cari saya kat pejabat nak panggil ceramah, saya tak nak. Jadi saya cuti tanpa gaji setahun lebih. Jadi orang tak tahu. Jadi bila saya keluar ceramah, dia orang akan perkenalkan saya Saudara Syamsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Ceramah sampailah satu tampik tu dia dah kena sampuk dengan saya ceramah ke library Somban tu. Masa jom baca 10 minit tu lah, dia kata wah ni kena bawa kat surau ni, bawa kat surau puncak Setiawangsa KL, tempat orang-orang elit sana kan. Jadi Datuk yang bawa saya pergi sana, dia dah terlupa nama saya siapa, Samsul apa atas nama budak tu, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Samsul Debat, itu mula dia terlupa. Kebetulan salah seorang jemaah yang dengar malam tu CEO TV Al-Hijrah, dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Nama lokek tauih nama Samsul Debat, mula tu lah mula dia. Saya mula pun tak suka kat, dah ramai yang panggil, suka hatilah kan. Lokek kan, alhamdulillah. Baru-baru ni saya ceramah kat Sarawak, sekolah agama tu dikeluarkan sijil penghargaan Syamsul bin Debat. Bantai lah. Tanyalah lain kali kan, main buat kan, orang insah lah kan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT malam ni dapat kita bersama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Kan, mudah-mudahan. Tu saya dengan Ustaz Don ceramah di Tawau tu, seorang muda tu pakai t-shirt jom datang majlis ilmu tu. Kat belakang tu ada hashtag pergi syurga balik hari. Betul juga cakap budak tu kan. Kan? Begitu juga dalam majlis ilmu ni, malaikat akan mengembangkan sayapnya, Nabi kata. Mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Bukan senang nak datang. Kan ada orang kan dia saja semayang malam ni, dia tak tahu pun ada ceramah lah Samsul Debat apa malam ni. Tu joki tu. Ada orang nak datang mana malam ni, ada orang datang rumah dia pula. Ada orang datang-datang rupa ceramah tu semalam terlopeh pula, ada juga. Jadi tu semua masing-masing. Semua pahala Allah Ta'ala dah amanahkan kepada malaikat tu, akan catat apa juga pahala untuk kita. Walau apa pun yang kita lakukan dalam majlis ilmu ni, termasuklah tidur. Ini tak ada masalah tu. Siapa nak tidur, tidurlah, tak ada saya kecil hati lah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tu tu. Kat rumah payah nak tidur, aircon ada, bantal, tak mahu dia tidur lah. Dalam majlis ilmu ni tagak-tagak dia boleh tidur, tengok kan, tak ada masalah. Tu kelebihan kan. Begitu juga dalam satu hadis Nabi sebut barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu,
Belajar satu bab yang daripada cabang ilmu itu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam satu hadis yang lain, dia lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan makna tayasnya sunat. Nak bagi tahu, nak menggambarkan besarnya pahala datang majlis ilmu. Kesimpulannya, jangan pilih penceramah, datanglah macam tu. Kan? Asal dengarnya kuliah, datang. Dengar kuliah, datang. Diam tak diam. Kita dah pun masuk bulan Rajab. Mak terperanjat dia sebut Rajab. Maknanya nak beritahu tak lama lagi nak sampai bulan yang paling hebat sekali. Orang Arab masuk Rajab dah terbayang dah Ramadan. Dah mula dah cari selipar Ramadan, jubah Ramadan untuk tarawih. Dia dah cari dah. Orang Arab masuk Rajab terbayang Ramadan. Hebat tak hebat? Hebat tak? Tak cukup hebat lagi. Orang Bukit Kepayang lagi hebat. Belum lagi Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Makna tu lagi handal kan. Dia lagi jauh daripada orang Arab. Orang Arab dia terbayang Ramadan, kita Syawal. Awal tahun dah tanya kan, tahun ni tema kalapo. Kan? Makna apa tu? Hebatlah tu. Kedai Cina kat Soman tu pun pandai. Masuk Saban tak terima lagi tau. Dia main bulan Islam kan, tumpah baju. Makna masuk Saban tak sampai dia nak nyiapkan baju tu. Kan? Jadi hari ni tajuk yang dipilih yang saya dapat melalui PA saya, iaitu persediaan kelak. Makna saya memahami persediaan untuk bahagia dunia dan di akhirat. Selesai kan? Senangnya kan tajuk. Bahagia di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Kalau kita tanya bab bahagia ni kan macam-macam jawapan ada. Kau bahagia tak? Bahagia tak? Macam tak bahagia jawapan kau? Kan ada orang tu lah, macam tak lah dia kata. Bahagia tak bahagia macam tu lah. Ni rumah besar, kereta besar pun kita bahagia. Tengok rumah memang lah. Tengok ayat dia. Tengok rumah memang lah. Anak ramai 10 orang pergi. Tengok anak memang lah. Tak bahagia gitu. Kan? Tengok bini lawa, tengok bini memang lah. Makna benda yang kita jangka bahagia ke orang tu, tak bahagia lagi ke dia. Dan kita gemar meletakkan kecenderungan kita, bahagia tu berasaskan benda yang kita belum ada. Contoh, aku kalau ada duit banyak tentu aku bahagia. Contoh. Walaupun kita tak cakap, itulah dia. Kan? Kita rasa benda yang tak ada. Sedangkan bahagia ini bukan melihat kepada apa yang kita ada, kita tak ada. Tapi apa yang kita ada tu bagaimana cara kita menyikapi sikap kita pada apa yang kita ada. Ada orang bangun pagi tahu pergi kedai kopi, main damaji, dia pergi haji 3-4 kali, lepas tu dia minum, dia balik, dia tidur. Tengok TV, dia keluar balik, cari jumpa kawan-kawan, dia balik, dia tidur. Malam kan dia lempak kat kedai, sampai tengah malam dia balik. Kita nampak macam senang betul hidup dia. Tapi kalau tanya dia betul-betul, dia tak bahagia. Sebab apa? Seolah-olah hidup dia tu tak ada makna. Poin makna. Memaknakan kehidupan tu penting. Saya teringat kata-kata Buya Hamka, Profesor Hamka, yang mana seorang ulama Indonesia yang mana kata-kata dia semua membawa maksud yang tajam dan menikam. Ada satu kata-kata dia menyebut, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Betul juga dia cakap. Jadi kalau kita hidup sekadar hidup, apalah beza kita dengan babi hutan tu? Kan? Kalau kita lah kojo lah, sekadar kojo yang menonong, kojo tak ada fikir apa, tak ada meletakkan dalam hati kita tu kerana Allah, lillahi ta'ala, tak ada makna, maka apalah beza kita dengan kora tu tadi. Burung kakak tua pun boleh mengaji kalau dia ajar hari-hari. Kita mengaji, dia mengaji. Apa beza? Beza makna ada patut ialah pula kita memahami apa yang kita baca kan. Kalau tidak, burung kakak tua tu pun faham. Lagi teruklah kita berhubung kakak tua. Macam itulah kira kan. Dunia ni sementara sifat apatah lagi yang ada dalam dunia. Tengok, saya ulang balik. Dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Macam faham tak kan? Senang kan?
Dunia ni sementara. Dia ibarat RNR. Naik kereta sampai RNR Seremban, macam mana lawa pun RNR Seremban tu, tak pernah lagi kita dengar, "Ui, lawa tempat ni dia ingat nak balik rumah kat sini." Tak ada. Berhenti RNR tu, berak, koncing, makan, jalan. Kalau naik bus express, 15 minit. Tak kelang kabut gitu. Nampak tak? Kan? Sementara. Macam Bangladesh. Tengok sahabat-sahabat kita yang ada semayang kat sini. Yang kawan-kawan Bangladesh kalau ada lah. Yang Bangladesh tu tengok. Dia makan nasi, membukit nasi, buih kuah kari, lepas tu dia letak bawang sekotul ataupun kontang. Dia tak letak ikan, tak letak ayam. Bukan, dia tak mampu. Duit dia disimpan dia. Sebab dia sadar Malaysia bukan tempat tinggal, Bangladesh tempat tinggal dia. Duit semua dikirim buat balik Bangladesh. Lepas 7-8 tahun, dia dah tak terdaya, dia balik. Ya, dia balik, rumah dah besar, bini dah lebar, motor dah ada. Apa lagi? Tak payah fikir lagi dah. Relax, tak ada fikir. Sebab itulah hasil dia setelah 7-8 tahun dia bekerja. Baru-baru ni saya pergi Sarawak tu, naik flight. Saya tengok ramai yang Nepal, Bangladesh balik. Agak tengah musim dia balik lah. Kan? Dia bawa TV besar-besar, bawa pakaian ragat, tak perasan tau. Kalau semasa dia kat sini, nampak baju biru, seluar kuning, kasut hijau, tak ada dia peduli lah. Jalan sama jantan pegang tangan bintih jalan, apa dia peduli? Lantak kau lah kan. Cakap lah apa pun. Tapi dia tak sebab dia sadar sini bukan tempat dia. Macam tu kat kita. Akhirat tu tempat tinggal kita. Itu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kan? Apa maksud penjara? Penjara ni maksudnya memang berjalan pun tak lepas sampai depan dah. Kiri pun ada sempadan berapa langkah mana. Tak boleh nak minta lauk makan sesuka hati kita. Kan? Tuan, kalau boleh hari ni si ayam tu bagi kopak. Kau dapat lah kat penjara tu minta macam tu. Tak dapat lah. Apa ni hidang tu lah makan. Kan? Nak beritahu penjara ni maksudnya bukan semua benda boleh buat, bukan semua benda boleh cakap, bukan semua benda boleh kita lakukan atas muka bumi Allah. Semua ada peraturan dan syariat dia. Dunia sementara. 3 tanda sementara. Pertama, suami isteri sementara. Sampai masa ji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan ji'un yang saya ambil. Kan? Nak copek. Kan? Iyalah. Suami I bagi I 2,000 tahun sebulan. You ada. Sampai masa meninggal. Macam 2,000 habis. Cakap 2,000 sebulan. Suami sementara. Kan? Bini aku paling pandai masak akan bikin kepayang ni. Kau tak tahu ke? Besok tercakit sonduk mati. Sama enggak kan? Jadi makna tak ya sampai panjang umur dah. Makna sementara. Kan dah hidup seorang. Tak ada lagi dah masak untuk kita. Kesementaraan. Melainkan pimpin tangannya. Sama-sama mengajak akhirat yang kekal abadi. Kan? Dah lah menurut kajian lelaki mati dulu. Orang perempuan hati-hati. Yang kat depan ni semua mudah mati. Jangan ditongking-tongking lagi tu. Abang dah koreh kawan tu. Jangan. Elok-elok panggil. Abang pun mati sebab tak besok. Jadi makna jaga elok suami kita, jaga elok. Ya, elok-elok. Mesra-mesra, jangan kita apa. Yang keduanya adalah harta benda kedudukan, harta benda dunia. Tengok. Harta benda yang kita ada, milik kita atas dunia ni semua sementara. Rumah makin lama. Buatlah besar mana pun. Bukan makin lama makin ramai dalam rumah. Makin lama makin tak ada. Tanyalah yang pencen tu. Ngadak berdua dah. Mana kita nak minam begini? Kan? Ya? Betul tak? Anak pandai-pandai belajar universiti. Kan? Sudahnya kojo keluar. Bergaul rumah tu. Abang. Apa? Pekak ke? Contohlah. Kan? Beli kereta baru, parking menjala depan. Hui, anda kereta kau besar nampak. Berapa lama? 2 minggu je, petrol orang tak tanya lah, muak dah. Kali pertama bayar dah boring dah. Paling boring waktu renew rotek, boring. Samsul depan naik Azia, nak dihalau tadi budak tu sebab apa hal Azia ni parking bercamah ni. Kan, tapi tak ada apa, saya okey. Kan, itu saya camah dekat Muazzam Shah. Dekat hotel butik Kuantan. Naik kereta Azia. Kan? Sampai sana kereta berselumak kotor. Saya kat dengan assistant kopi basuh kereta ni. Sampai dengan kau datang sembeli. Okey bos, dia drop saya, dia pun jalan. Orang TM Pahang tu menyambut saya tu. Kan? Telekom menyambut saya. Dia kata, "Kau steady Ustaz. Budak Seremban datang naik Grab. Weh, kereta aku tu." Saya kata, "Grab ke bah? Wang asam betul." Tapi tak ada apa. Okey, dunia semua tu tak ada apa tu dah. Tak ada hal.
Saya naik berdua, apa masalah kan? Tak ada hal. Malu ke naik kereta? Ada bini, ada yang mengaku, suami mengaku, mengadu kan dekat dalam Facebook tu, mengadu kat saya, cakap isteri saya malu Ustaz naik motor dengan saya, sampai kadang-kadang tunggu kat simpang depan tu nak turun, takutkan kawan dia nampak dia turun pada motor. Apa malu-malu? Naik kereta kita bayar sendiri, dengan naik motor yang suami kita bayar, lagi berkat naik motor duduk belakang dia tu. Bocor nak tanya, lagi besar pahala sama tolak dengan dia. Iya gitu ni kadang-kadang. Tampik tuan perempuan kat sisi suami. Ni nak susah sesama nak tak susah sesama. Tak nak senang ni. Mana boleh. Kan? Macam tu cerita kan? Handphone, beli handphone baru. Tiba-tiba dah ada yang lagi baru. Beli handphone kamera 3, kamera 4. Saya tak nak sebutlah jenama sebab dia tak taja ceramah malam ni. Jadi cukup saya sebut. Kan? Handphone, nampak canggih. Sampai rumah ada handphone lagi baru lagi. Baik pun nak langgar-langgar. Yang ketiga, kedudukan, kuasa, pangkat. Men, sekejap Allah Ta'ala ambil. Saya tayarlah hurai panjang. Semua faham benar dah sekarang. Ya. Nak cakap apa? Contoh, saya. Kan? Dulu kerja, pegawai, pengarah. Kan? Kamen handal lagi. Sampai masuk dah tak teraya, dah macam Batman pula. Kan? Pagi kerja, malam ceramah. Pagi kerja, tak boleh jadi ini. Ambil bersara pilihan, langsung. Kan? Bersara, dapat kad pesara. Pergi hotel, tunjuk, dapat 10%. Sama yang kita pencen kan, belagak aku pegawai paling besar kat pejabat tanah tu, kau tak tahu kok, sampai masa duduk tepi tiang pencen nak cakap apa. Tapi bila dia tak berlagak masa dia kerja makin, sampai sekarang orang lantik dia sebagai ahli jawatan kuasa surau Bukit Kepayang. Nampak ni contoh. Makna dia khidmat dia masih diperlukan. Nampak dia berlagak hidup kan, bodoh kan. Saya ni pun bukan semua orang kena dah. Baru ni saya ceramah ke masjid ke hijau tu, saya sampai lambik sikit macam biasalah, saya semain kat belakang, saya jamak sekali kan, senang jamak. Pak cik duduk sebelah saya, boleh tegur tu, penceramah belum sampai tu. Sudah aku salah masjid ke apa ni cakap. Saya pun comel lah, saya tanya siapa penceramah? Samsul Debat lah. Saya dah terperanjat muka pakcik tu menang saya. Memang dia tak perasan saya dah. Saya baru nak beritahu saya Samsul Debat. Dia sambung lagi tu. Semenjak keluar TV ni, lambik datang kan. Saya kata parah ni. Aduh, saya katakan. Biarlah dia nak cakap sudah, langsung saya diam. Tak payah saya cakap dah. Tak lama tu datanglah orang JK masjid tu. Ustaz, kenapa Ustaz? Kita nak mula dah. Saya bersalam pakcik tu. Cik, saya ke depan ni nak ceramah. Saya kata tu. Dia pun pandang saya cinta. Saya pun ke depan, sampai ke meja, saya tengok dia dah tak ada. Pakai balik, malu dah. Allah. Nak buat macam mana kan? Kadang orang tak perasan tu kat luar. Nak buat macam mana? Tapi itulah dia. Dunia semua tu. Tak ada apa tu. Macam itulah Samsul Debat. Saya rindukan saat privacy. Dah tak ada dah. Tak ada. Kadang-kadang keluar seramban dengan anak minimum pakai emas ni. Cap. Terpaksa tu pun jangan bercakap pun tahu. Tahu dah siapa kan. Iya, payah. Kadang lepas tu kita makan setengah kodok tu, tak ramai orang salah tak sadap. Tu salah kan. Tu jangan minta-minta. Eloklah tu kan, kita boleh relax sana sini boleh. Tu yang saya ada satu tompek satu tompek saya sulepak dekat situ okey. Minum mobil tak tahu, dia angkat tangan. Tak ada sibuk nak ambil gambar. Kat situ okey. Adalah tompek saya tak nak cerita. Kawan semua cari situ kan. Adalah tompek cerita pula, selalu dia jumpa saya kat situ. Kan? Jadi bila cerita tentang dunia akhirat, saya nak petik satu surah Asy-Syura ayat 20. Allah Taala beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dia akan dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, malahan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Itu yang kita tak nak. Bahagia ni letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Orang perempuan jawab. Bahagia letak kat mana? Hati. Pernah dia jawab? Kat hati. Tapi kenapa jadi manusia jadi tak bahagia? Kadang-kadang daripada hati ni dia terletaklah kat mata. Mata tu sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Tu jadi tak bahagia. Tu yang tadi tengok apa yang ada tu kita rasa kita nak yang itu. Contohlah kan, kita tengok hari ni, katalah ada seorang yang kaya berdiri kat depannya. Dia cakap, saya seronok benar Samsul Debat datang. Ni contoh tau, jangan terbawa-bawa benar dengan contoh ni. Ni contoh je. Jangan dituntut lah. Saya seronok benar datang kat surau ni, alhamdulillah. Cuma saya nak beritahu kat semua,
Kan? Malam ini pada semua yang datang, keluarkan jangan lupa isi borang dengan tulis nombor akaun. InsyaAllah. Sebelum tengah hari esok saya akan bank in kan 500,000 seorang. Ni contoh tau. Contoh, jangan tuntut ni contoh. Banyak kali ulang ni, contoh. Jadi apa yang berlaku esok, ada yang dah bekerja pun berhenti kerja. Mungkin ada macam tu. Ada yang tahu booking. Ambil umrah package, ambil haji package tahun ni. Bayar dengan tabung haji. Ada orang yang sanggup pergi umrah, pergi berjalan, nak pergi mana lah. Semua pergi berjalan. Wuhan dia tak pergi, tapi semua tampik je nak pergi. Tetapi sebenarnya nak bagi tahu apa nak mesej nak disampaikan adalah maknanya pada kita 500,000 tu banyak. Ada orang kat luar tu dalam account bank dah 100 juta lebih, tengah garu kepala, mana nak cik duit lagi. Sebab apa? Allah uji kita muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Itu beza orang dulu-dulu dengan sekarang. Kalau nak kata kita sekarang ni tengah susah pun, orang dulu lagi susah. Lagi susah, apa pun tak ada. Macam saya kata tadi, malulah naik ke motor buruk. Orang dulu jalan kaki tak pernah heboh pun. Jalan kaki, lagi teruk lagi. Makan apa tak? Tanya yang Jawa-Jawa tu kat sini. Takkan tak mengaku Jawa? Siapa Jawa? Cakap. Kau Jawa. Tengok, first time ni saya jumpa tahu yang KL kan. Betul. Orang dulu makan sayur bening. Kan? Dia minta sayur bening. Hari ni anak-anak, mak buatlah bening tu, mak buatlah bening tu. Bukan yang kita kena tahu, dulu buat bening bukan sebab sedap sangat, tapi sebabnya itu je yang ada. Cuk paku masak. Cuk paku tak ada siapa tanam dah, tak ada siapa punya tepi jalan tu ambil masak. Alhamdulillah anak semua berjaya sebab berkat tu walaupun sikit. Saya belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Kan saya campur Jawa campur Minang jadi janang, bantai lah. Tapi memang kita tengok kan orang dulu susah, cuk ubi pun jadi buat lauk. Hari ni lauk hotel dah mana tu. Dah jadi lauk hotel, dah dikomersialkan. Tapi nak bagi tahu dulu hidup susah tetapi cukup. Dulu boleh makan dengan ramai-ramai. Atas tika mengkuang, makan dengan ramai-ramai, berterabur lah. Lepas itu buang kibeh kat luar. Bagi itik makan, ayam makan. Semua dapat manfaat. Sekarang tampah meja marble 20,000 tapi tak boleh makan sama. Hari ni apa cerita apa masalah tu? Sibuk dengan urusan-urusan dunia kadang-kadang. Tak dapat dah. Ada hal tak dapat dah. Dengan kawan-kawan lagi penting daripada keluarga sendiri. Makan malam sama tak dapat. Tunggu bulan puasa so. Ajaib bulan Ramadan. Itulah bulan dapat makan sama malam. Yang orang dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Macam mana sibuk sekalipun malam mesti makan sama dengan keluarga. Ya. Pinggan, cawan, tengok tu. Allah yarham Syekh Murtada dulu kan. Pusat. Macam mana pun pinggan dengan gelas ketua keluarga mesti beza banding orang lain. Hari ni mana ada sama semua. IKEA. Corel. Iyo gelas ni beza tau dulu. Mana ada orang berani usik gelas ayah gitu? Mana berani usik? Pergi ke dapur pegang. Oh ni cawan abah ni tak berani usik dah. Tak tepi ambil cawan lain. Dulu, sekarang share. Ini okey ni nampak ni. Ada alih nampak. Ni orang tu dulu ni kepantangan ni bagi gelas macam ni. Dia mesti kena ada alih. Silakan. Macam tu Itu adab tu. Saya ceramah baru ni kat Kuantan, dekat apa ni college universiti Widat University College kat Kuantan. Ilmu dan adab. Benda-benda ni yang dah kurang dah. Hari ni makin teruk, bukan makin elok. Saya berbual nak tahu tak tahu akhlak budak hari ni, pergi hospital jumpa pegawai akhlak. Setiap hospital ada. Tanya apa kes-kes yang berlaku. Dekat Seremban berlaku. Mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Seremban, bukan cerita tempat lain. Seremban. Bukan orang Seremban macam tu. Ni live lah tu. Dia kata, tak sangka Seremban macam tu. Jangan sebelum kau ngumpet, biar aku betul. Mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama. Mak yang mabuk, pergi kedap dandut, bawa jantan tu balik. Jantan tu bersama dengan dia. Dan lepas tu bersama dengan anak kat rumah tu. Beranak dengan kuasa Allah. Beranak pada hari yang sama. Siang mak, malam anak. Macam tu lah. Lahir dua anak. Fikirlah. Baru-baru ni seorang perempuan melahirkan anak luar nikah buat kali yang ke-8. Bukannya 2 kali, bukan sekali dah. 8 kali. Dan bukan itu satu-satunya kes. Banyak lagi.
Seorang lelaki ditangkap berpakaian wanita, cuba mencari pelanggan, kena tangkap. Dah buat kerja tu seawal umur 14 tahun. Antara regular customer dia cikgu dia. Ya, cakap apa? Morning sekarang ni. Anak memperhamakan mak. Berapa banyak hari ni? Dah berlaku. Mak jagalah anak ni, kan saya bayar berbulan, tak cukup kau? Macam tu basuh anak dengan mak tu. Kan? Iya. Lelaki pakai telekung, tak pening. Oh, jangan main-main, jangan main-main. Saya tak sebut nama siapa. Tapi itulah dah. Bayangkan, itulah sebabnya kita tengok kan hari ni. Kan macam-macam. Tu sebabnya keberuntungan akhirat. Tu sebabnya kita cakap kadang, hantar anak belajar agama, hantar anak sekolah agama. Mahal. 500, 300, 700, gila betul sekolah ni. Biar dia 700, 800. Hantar mengaji kat surau, hantar anak kita bayar RM50 sebulan. Hantarlah. Sampai masuk anak kita rosak, bayar RM50,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah akhlak ni. Tu sebab daripada kecil orang tua dulu, pergi ngaji, nak jadi apa kau ni? Orang tua dulu kan? Ada sebab nak ngajar akhirat ni. Biar dia susah ada, tapi jangan tak belajar agama. Tu mustahak tu. Kan? Kemudian disebutkan juga Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah diri setiap orang itu memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Maknanya tengok persediaan kita untuk hari kiamat, apa yang kita buat. Hidup kita ni tak panjang. Hidup kita ni tak panjang. Kan? Nabi minta umat aku ni, dia kata umur umatku hanyalah sekitar 60 ke 70 tahun. Tak ada lebih daripada tu. Nabi minta. Kok lebih itu bonus. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Tengok kita masuk kategori mana. Nasib kau dapat 100 tahun, ada kat signboard Bukit Kepayang tu ada tugu dia. Manusia tertua kat Bukit Kepayang. Ya, tapi tak salah. Tarik nafas. Rasa sampai 100 tahun ni tak berani dah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Saya ceramah satu Malaysia, saya cerita bagaimana hebatnya Masjid Sri Senayan. Dia kata, handal Masjid Sri Senayan, tapak 6 juta lebih, kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Kita masih lagi mempertahankan keseringgitan kita. Hamba Allah ni sedekah masjid ni siap buat satu tapak lagi, yang mana kalau dia meninggal situ kebumian. Bayangkan kita kat sini, pengurusi khairat kematian pun tak berani booking lubang kubur untuk dia. Tak contoh. Topi pagar tu saya punya. Ada tak? Tak ada. Termasuk yang bercakap ni, bukan cakap orang dah. Betul. Tapi dia boleh booking. Nanti dia buat dah satu petak kat situ tanam. Kan Nabi sebut, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Manusia selalu sebut 3 perkara, tapi buat 3 perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Mengumpet, bercerita, memaki hamun. Tuan tengoklah dalam Facebook tu, kesian tengok. Saya tu malas layan tengok dalam Facebook. Mengutuk orang ni macam dah tak ada bahasa yang elok lagi dah. Nak bercakap, nak menegur, dah tak ada hikmah langsung. Tak ada langsung. Kan Nabi kita bila dibodah dada itu kan, peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, siapa penceramah Isra' Mi'raj baru ni? Sini. Dah sudah ceramah belum? Bila? Siapa penceramah kita jemput? Belum lagi. Wah, ada harapan ni. Lepas tu dia bolah dada tu. Dia bolah dada, kemudian dicuci hati itu kan dengan air zam-zam kan Nabi. Kemudian dicurahkan ilmu iman dan hikmah. Nampak hikmah. Maknanya Nabi ajar kita dengan hikmah Nabi itu supaya kita pun berhikmah juga. Tak ada kepala bapak semua keluar dalam Facebook. Abah kau mencarut-carut, Allah, malulah kita. Macam mana teladan yang kita nak tunjukkan sebagai orang Islam ni? Menegur cara elok tak ada langsung. Tak kira segala benda, segala alat sulit semua disebut dalam tu. Ya, itulah yang paling menjadikan. Kita kata kita hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, kita sebut rezeki datang daripada Allah. Bila diuji susah sikit mula meraba-raba, mana manusia dia nak jumpa, mana kawan-kawan yang minta tolong. Sedangkan kita ada Allah untuk kita mohon pertolongan kan. Kita tak yakin mana.
kan? Samsul debat main berapa banyak kan, ada lah juga ceramah-ceramah tu kan, bila orang panggil kan, bukan semua bayar mahal, ada tampek tu envelope ada. Tapi takkan saya nak tanya, saya tak tergamak nak tanya balik tu, kenapa masjid, ada satu masjid yang besar kat Kuala Lumpur, balik envelope ya. Saya tak nak tanya, saya takut kalau saya tanya bergaduh sesama JK tu, saya tak nak. Itu saya diam lah. Kok dia tanya kamu, saya jawab. Tak ada lah. Dekat Terengganu saya ceramah 5 masjid, 5,000 kata. Okey tak tuan? Okey lah tu. Saya tu alhamdulillah. Rupa-rupa setiap masjid di charge 3,000. Bayangkan dengan saya dia janji 5,000 5 masjid. Dia charge setiap masjid tu 3,000 satu masjid. 3 kali 5 15,000. Dia lagi banyak lah pada saya. Yang tak tahan tu dia cakap dengan orang masjid, cakap dengan dia tak boleh kurang kan, baik macam mana, macam tu lah Samsul Debat minta dah nama aku kena. Banyak kena, Ustaz Ilyas kena, Ustaz Kazim dah kena, semua orang kena, Dr. Zaharif pun kena, kat Sarawak Sabah lagi selalu kena, dia orang kena kan. Saya ceramah kat Lipih, tapi nak beritahu rezeki Allah bagi. Jangan kita apa, jangan kita demand. Ada orang cakap Samsul Debat tak ada 20,000 tak datang, bohong lah, betul tak? Tak tahu cakap lah 20,000 dia kata. Kalau Samsul Debat tak ada 20,000 dia tak datang. Janganlah kan, mandai. Memanglah saya tak tolak kalau orang bagi kan, takkan tolak. Ada RM50 pun saya datang, tapi itulah sekali memang tak datang dah. Tak ada lah. Tak ada. Tak, saya baru ni, saya ada 2 bulan lepas, 3 bulan lepas dapat program ceramah dekat Sekolah Kebangsaan Benter dekat sempadan Kuala Lipih. Ceramah kat sana, dia kata combine 10 sekolah untuk motivasi UPSR. Saya kata boleh tak? Dia tanya, lepas tu boleh lah. Lepas tu dia kata tapi kami nak beritahu awal-awal ni, dia cakap dengan PA saya. Kita punya bajet 300 ya, 10 sekolah bajet 300. Terang kek koning tu. Contohan. Tapi saya fikir macam ni lah. Saya tak ada nak batal lah. Saya memang bukan jenis saya batal program. Saya cakap dengan dia, cuba tanya kalau ada 2-3 program sebab Tompek tu jauh. Janganlah pergi satu Tompek tu balik. Kita nak makan patin mus tu. Kan, tanya adalah satu surau lagi pun boleh bayar koi damak kau macam tu kat Jerantut tu, ambil 300 satu Tompek lagi bayar 300 400 ya pergilah kan. Bila pergi sana barulah saya tahu Allah tunjuk kat saya kat Sekolah Kebangsaan Benter tu 10 sekolah combine tu, setiap satu sekolah calon UPSR 2 orang 3 orang satu sekolah tu. Tanyalah siapa kampung Benter Lipih, dia tahu memang budak-budak dah tak ramai. Dan duit 300 tu bayangkan cikgu-cikgu tu kongsi semua sikit. Ya Allah, saya kata itulah duit paling berkat saya dapat. Nak banyak ada tempat lain. Rezeki ada orang bayar, ada orang tak bayar, ada orang bayar lebih, ada orang bayar sikit. Ada yang saya masuk radio percuma bukan bayar pun, tak ada. Orang minta tolong pergi. Tak masalah. Kan, pergi RTM kan, jadi panel forum kan. Bukan semua time bayar. Ada time tu suruh orang claim, kadang saya tak isi barang tak ada bayar. Tak ada saya kisah dah. Cuma saya kadang saya banyak tolak forum perdana ni bukan apa, tak terdaya. Baru cakap sikit. Iklan. Dan baru nak mula dah suruh berhenti iklan. Itu tak terdaya. Kawak baru mukadimah dah suruh berhenti. Waktu cokik jangan bagilah orang lain kan. Tu dah lama saya tak keluar tu kan, bagilah orang lain. Ya, kadang tu dia. Kan, kadang ada satu Tompek bayar. Jangan main satu Tompek kat Johor. Satu ceramah 1 jam setengah 30,000. Main. Penceramah paling mahal dalam Malaysia. Dia sebelum saya dah habis ceramah tu dia bagi envelope. Umat yang borak. Alhamdulillah tuan. Rezeki cash. Saya pegang, saya pun cakap dengan assistant saya, "Wei berhenti kat Bank Islam." Saya memang tak ramah pegang duit berbanyak sebab orang perempuan beli bau. Dia macam bau belerang tu. Dia salam macam tengah. "Bau, dapat duit kata dia tahu dah." Saya copek saya masuk kan. Masuk tengok dalam envelope ada 3 ikat duit. Saya pun masuk ikat terap CDM kan. Pak, 10,000. Ada 2 ikat boleh masuk ni. Saya copek saya masuk kan. 30,000. Penceramah paling mahal dalam Malaysia. Masuk dalam kereta, telefon bunyi. "Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat tuan, salah sampul." Kata. Macam mana? Pulang lah. Wallahi ni cerita bukan saya lok-lok cerita ni. Bukan nak kata nak sedap cerita bang ya. Tapi makna bukan rezeki kita. Pulang balik. Dia kata, tuan tolak tuan 2-3 ribu berapa saya tak ingat bayar. Tolak balik tuan, nanti tuan bagi saya balance. Jangan saya kata. Saya akan pulangkan semua sekali. Kau masukkan balik kat aku berapa aku betul dapat. Dari segi audit dia tak elok, saya kata macam tu. Ya, saya kata macam tu lah. Arwah abah saya dulu bila nak masuk duit. Arwah abah saya dulu kalau saya telefon, "Bah,
Bahasa ni memang kelakar sikit. Bila ATM boleh telefon. Lo, Assalamualaikum mah. Salam. Duit dah kering lah mah. Duit basah macam mana lah? La ilah Allah payah. Kan abah motor ni. Iyalah kan abah masuk kan. Dia masuk duit dekat Maybank. Maybank Somban tu. Abah kan parking motor kat belakang. Ni cerita abah sebalik lah ni. Dia parking motor belakang. Dia masuk duit untuk sel RM50. Masa dia nak pergi ke belakang, ada seorang lelaki lari kono koja. Dia langgar abah saya. Abah saya badan besar. Dia langgar abah saya, terjatuh beg yang dia bawa tu. Orang tu lari tinggalkan beg, tak ambil dah beg tu. Yang koja dia pula tori tangkap beg tu. Beg tu dia buka, dalam tu penuh duit. Abah saya pun nampak duit tu. Dia pun cakap, "Pakcik, kita bagi dua." Dia cakap dengan abah. Abah saya cakap apa? "Pada ambil lah." Abah saya cakap macam tu. Abah saya pun balik. Sampai rumah cerita dengan mak saya. Mak saya punya marah lah. Mak saya cakap, "Apalah bang tak ambil?" Satu jawapan abah saya. Abah saya cakap apa? "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu jawab abah saya. Maknanya kita ni kerja duit, kerja apa kau. Satu perkara yang paling penting, kita nak kerja barakah. Sebab akhirat besok barakah ni Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Apa maksud barakah? Al-barakah maksudnya pondok Ustaz Kazim. Berkat pula, orang Jawa bungkus lauk balik berkat. Maksud berkat ni adalah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Itu berkat. Contohlah, duit tak banyak, mak apa ni, anak mak mesti mama bagi, mengado bukit kepayang bagi mama lah muak lah. Mak ni mak baginya RM1, mak tak dapat duit bagi duit belanja banyak, ambil lah belanja RM1. Tak apalah mak, hari ni hari Senin, jadi alung puasa aja. Tak apa, duit ni alung masuk dalam tabung. Allahu Akbar. Anak kita boleh jawab macam tu. Rezeki tu. Anak yang baik macam tu, puasa pula ada. Abah pun tak puasa. Macam tu. Abah period tak berhenti ni macam tu. Kan? Jadi macam tu lah keadaan keadaan anak kita mengaji pula apa. Hari tu saya bulan puasa tahun lepas kan. Saya kebetulan sebelum puasa tu saya ceramah di Ampang, masjid di Ampang tu. Waktu sembahyang Isyak tu ada imam tu bawa, ya Allah sadap betul bacaan dia. Mudah betul imam. Saya kata ni imam nombor berapa? Rupa anak salah seorang jawatankuasa masjid. Budak ni memang al-hafiz lah. Budak ni dia belajar dekat apa ni, dekat pusat tahfiz mufti wilayah ni, Al-Baqirah ni. Jadi saya tanya dia, nak tak jadi imam tarawih dekat surau kampung mak saya, dekat Pancu? Saya kata, nak tak? Kata, boleh? Dia kata. Saya pun booking. Kebetulan saya memang kat kampung mak saya tu, saya jadi imam memang tak dapat banyak lah, dapat 4 malam je. Sibuk dekat luar ceramah lah apa kan, tak dapat tu. Jadi 4 malam je. Jadi yang 1 malam tu saya khaskan untuk dia. Saya bawa pertama kali percubaan bawa imam luar. Bawa lah budak ni. Ya Allah, bila budak tu jadi imam, mengeletek-ngeletek nyawa orang belakang tu, sadap ya Allah sadap macam tu lah kan. Rakaat pertama lain lagu Fatihah, rakaat kedua lain lagu Fatihah, rakaat ketiga lain lagu Fatihah dia. Masa tu lah pertama kali orang kampung mak saya tegur, pendek dah baca. Wah, dia ambil surah tu tak terasa dak sadap bacaan budak tu. Budak tu baru umur 17 tahun kan. Rupa-rupa malam tu baru saya tahu. Barulah mak dia cakap tahun lepas dia memang regularly biasa dah dijemput menjadi imam tarawih di Istana Negara. Allah, masa tu mulalah orang perempuan sebut sajuk. Tak habis sujud paut. Sujud paut tu kambung tu, sajuk hati. Sajuk hati tu. Paut nyampah lah, paut dia orang fikir. Sajuk hati, ya memang betul. Kan, ni saya tengah cari ni, saya tanya mana budak-budak tahfiz, sebab imam banyak dah tak terdaya kat kampung tu kan. Just ni steady lagi. Saya dengar tadi lantang lagi lah. Okey lah tu. Ini tak terdaya, tak apa, jauh sabut mana tak lantik dah. Kat kampung-kampung banyak lah yang uzu-uzu tu tak ada ganti. Allahu Akbar. Bayangkan tu. Mendengar kat tabir pun comel, bayangkan lah. Si Milah, Milah panggil lah. Sami Allah Halimah Hamidah, mak limah ada midah ada semua tu kan. Tapi sini okey kan. Kemudian begitu juga dalam satu hadis dia beritahu barang siapa yang niatnya, wah nanti lu tak habis lagi tadi kan. Pertama, barang ada orang tu dia kata dia hamba Allah tapi perangai dia gambar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia kata rezeki pada Allah tapi dia
tak percaya rezeki datang daripada Allah. Dan yang ketiga, dia selalu cakap dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati, mengutuk orang, memburuk-burukkan orang macam-macam kan. Nanti ada satu tajuk lagi, ribah dan fitnah, tu hari lain. Hari lain insya-Allah. Ribah dan fitnah lain tau. Cakap-cakap pasal orang, betul, bercerita pasal orang memang sadap. Membawang, cakap kan, membawang tak sesuai kan, bab kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, membawang tak sesuai sebab dia termasuk dalam kategori barang kawalan. Jadi membangkai itu sesuai, membangkai, memburuk-burukkan orang. Saya lalu tadi bukan saya tak dengar tingginya, tak habis. Salah orang tinggi. Dalam TV nampak gomok, wah hajar tu. Itu pun satu hal tu, tapi itu dah bercakap kan. Dia Ribah ni kita bercakap satu benda yang mungkin betul, tetapi kalau orang tu dengar mesti kau hati. Tu ribah tu. Apalah dia pakai kopiah kopam, contoh kita cakap macam tu. Apalah baju yang semua tak kono passion. Lah motor buruk tu lagi dia bawa Apa salah kita ubah benda ayat tu? Wah, motor ni besar tu jasa kat kau kan. Sampai sekarang kau bawa motor ni. Kita boleh cakap dengan cara lebih baik. Nampak tak kan? Tu dia. Jadi itu dia. Makna kata kadang-kadang kita jangan tangguh-tangguh baik-baik. Nampak tabung jangan comel. Tabung semua. Sudah sampailah tabung ni. Halah. Iya. Sumber duit dan tabung tu. Tak ada duit masuk jam tu. Tak ada jam. Galang rantai. Sumber yang dalam tu. Apa susah? Tak pun masuk handphone tu. Pandailah JK surau sok. Hantar kedai Cina. Format dan berapa dapat. Iya. Kita kira benar. Tengok kawan tu ni. 100,000 tu. 100 juta. Kita singgit. Awal bulan singgit. Ujung bulan singgit. Dapat bonus singgit, dapat pension singgit. Macam mana? Upgrade lah. Upgrade. Cuba tengok sembahyang Jumaat tu. Apa buah bagi? Pisang. Mempertahankan kepisangan. Pisang. Apa ingat kanan baruk ada masjid tu? Tak, betul lah pisang tu sadap. Cuba upgrade. Seedless grade. Green apple. Barulah masuk dah khutbah sidang Jumaat yang dikasih sekalian. Yang di belakang sana. Jangan asyik mengajarkan buah sahaja. Ingat orang belakang. Sebab imam last kali keluar. Tak masuk. Tak adalah. Dia ni pun satu. Kok dia pun cubalah kan. Reserve sikit. Sedekah ni empat kelebihan. Pertama, mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Orang dulu tengok. Mesti bagi. Kenduri kenara. Orang Jawa memang macam tu. Boreh, topung, gula. Mesti bagi. Kan? Datang rumah orang. Mana ada belenggang? Mesti bawa. Sedekah. Kadang anak cakap, dah lah mak, kita ni pun tak ada nak bagi kat orang. Jangan, besok kita susah, besok ada orang tolong kita. Tu ayat dia. Orang tua dulu. Yang kedua, membersihkan harta. Walaupun sedikit, rasa cukup. Itu penting. Bila sedekah, jangan risau. Walaupun sikit, rasa cukup. Orang dulu kan nak minjam garam dia. Minjam garam, pulang balik, bondo yang dia siap masak dengan garam tu. Faham tak? Pinjam gula. Dengan gula tu dah siap apa nak buat kuih apa dengan gula tadi. Dapat masa orang tu gula. Orang sekarang kadang tak faham. Bagi sedekah orang sebelah. Sonyap dengan bokeh-bokeh lagi. Orang dulu kalau bagi kejap sebab dia nak balik balik. Orang sekarang tak faham masuk tak fahal kan. Iya. Lepas tu nak bagi yang terbaik. Ni ambil lah ni buah masih lah banyak. Iya, cantik buah. Alah. Makanlah sesama makan. Nampak? Ni aku lapis Mak sampai seloyang kau bagi dan. Apa banyak pun nak kebetulan tak jadi bagi orang biasa. Bagi yang elok bagi. Kabar dah. Kan nampak tak? Tu tajuk kejiranan lah tu kan. Tajuk kejiranan. Kadang kita nangguh-nangguh baik-baik. Jangan. Nampak tabung masuk kan. Membersihkan harta. Ketiga, memanjangkan usia. Orang yang bersedekah ni panjang umur. Tu sebab mak ayah kita dulu panjang umur. Sebab dia rajin tolong orang. Rajin bagi orang macam-macam. Tu dia. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Suami naik pangkat. Suami dapat projek. Isteri dapat naik pangkat. Bini tiba-tiba lawa. Joki tu. Lawa benar kau hari ni. Saya tak nak lawa benar. Goram nak tengok Rupa salah rumah. Patutlah. Contoh. Tak ada mengadu takkanlah salah rumah. Aduh. Lampau tu. Puluh tahun duduk ke bayang tiba lah pandai dia salah rumah. Mah jandul lah tu. Pandai lah dia kan. Ya. Dapat rezeki. Bini pandai masak. Lempar-lempar jadi.
Lempar jadi sandap. Pagi tolong mentok kabau. Tengah hari tolong dadah. Malam tolong masak kicap. Tolong naik hanyi mulut lelaki tu kan. Tak apa dah tu dia pandai masak macam mana. Nampak tak? Dapat rezeki anak pandai. Rezeki anak pandai. Dia cakap tadi tu. Tiba-tiba anak dah konvo. Allahu Akbar. Menitih air mata mak. Bang anak kita dah konvo dah apa? Wah, konvo tadika tu. Belum konvo universiti tu. Wah, sah dia punya sadih tu. Sebab nampak ramai mak-mak muda ni. Memang konvo tadika. Saya dah kono dah. Minta saya ceramah dekat pesta konvo ni. Istiadat convocation. Buat kat hotel. Tengok pula kocik-kocik budak. Konvo tadika. Terpasangkan macam-macam pakai jubah. Aduh, pasal lah. Iyo, macam-macam lah kan. Tapi itulah dia. Kan? Dunia ni, dunia. Jadi kita nak koja ni kan? Nak koja akhirat ni. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Dunia tu tinggi-henggih datang kat kita bila kita koja akhirat. Barang siapa yang niatnya hanya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikannya dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia perolehi kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Itu sebab hidup dalam dunia ni paling simple sekali, lillahi ta'ala. Kita kadang-kadang kita sabut tau, sayang sekali kita dah sabut tapi dia jadi macam prosedur. Contoh bismillah, kita nak minum kan, bismillahirrahmanirrahim, dia jadi prosedur. Sedangkan bismillah tu dengan nama Allah tau. Dengan nama Allah aku minum air ni, mudah-mudahan dapat tenaga. Dengan izin Allah. Kita tahu niat kan, sayang sekali. Macam suami isteri lah, I love you too. Prosedur. Cuba cakap, sayang abang, sayang betul kat sayang. Tak tahu kenapa. Rindu benar rasa hati abang ni. Alah, abang tu. Ada je, nampak. Tapi makna perasaan tu sampai. Saya pun lama dah rindukan abang. Abang kan jarang-jarang balik. Rindu mana kat abang. Abang pergi mana? Pergi Jamban. Kenapa lama bawa nak? Rindu dia. Makna dia punya cerita rindu tu dia luahkan. Bukan sekadar prosedur. I love you too. I miss you too. Tak dengar pun. I love you. Nampak? Dia bergaduh sebab nak sabut. Tu sebab nak dapat lillahi ta'ala tu. Tu yang jadi ibadah dalam hidup kita ni. Ada ibadah umum, ibadah khusus. Kan? Ibadah khusus adalah apa-apa juga ibadah yang kita buat. Solat, puasa, mengaji. Ada teknikal tata cara dia. Kalau pergi umrah mesti cara macam ni. Tak dapat dah mikot ke Bukit Kepayang dah. Kan kalau dah mikot dah siap-siap ke Bukit Kepayang. Tak dapat dah. Dia ada tampek-tampek yang kita boleh bermikot kan. Jadi tak boleh main melasah dah. Ikut prosedur. Tetapi ibadah umum, apa-apa juga benda baik yang diizinkan oleh Allah dan kita buat niat kerana Allah. Dapat kita buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Minum niat kerana Allah, pahala ibadah. Hari gotong royong, jangan risau. Gotong royong surau, muka yang sama datang. Tapi yang datang tu niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Walaupun kau jauh menyapu-nyapu kapek surau. Nampak? Salah sekarang kita terlupa nak letakkan niat tu kerana Allah. Jangankan cerita dalam ibadahnya, cerita benda lain. Kahwin. Budak-budak hari ni kahwin pun tak ada dapat niatkan Allah. Bila qadi tanya, kenapa kau nak kahwin ni? Cakap, umur dah berapa pula? Tu jawapan dia. Kau kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis semua kahwin dah. Tinggal saya yang belum tu. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak kau tak bising? Mak memang bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Dah kahwin, bila nak beranak? Bila nak beranak? Beranak pula apa anak lelaki ni? Anak perempuan bila? Lepas tu pula kau jawab beranak berhentilah. Semua. Makna ada yang benda dia bising ke mak itu. Kan? Jadi susah nak jumpa orang jawab, kenapa kamu nak kahwin? Tuan Imam, saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ini adalah biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu masalah dia. Sampai hati abang, apa salah saya? Apa salah saya? Kau tak salah apa? Habis tu kerana Allah. Adalah sebenarnya orang perempuan pun tak kisah. Yang penting adil tanggungjawab. InsyaAllah orang perempuan okey. Betul tak orang perempuan? Nampak tak apa. Saya dah cuba orang tak terapik dah. Yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak? Wah tu kuat dah. Saya dah cuba dah terapik dah. Kita kan takut bini tu. Bini menakutkan. Macam mana?
Ingat tak raja yang takut dengan permaisuri tu? Dia panggil semua lelaki dalam negara dia. Siapa yang takut bini berdiri belah kanan better tu? Semua pergi belah kanan. Ayo semua takut. La ilaha illallah. Pandang belah kiri, tengok ada seorang peluk tiang. Ha, kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Raja dia suruh turun tu. Tak kisahlah nak petuanya pasal. Sekarang kau ajarlah macam mana cara nak lawan bini better ni. Apa pula? Patik lagi takut bini. Asal kau tak pergi pelasanan, bini patik dah pasan. Jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut dah. Ingatkan berani bonal lagi tahu takut dah. Iya. Tapi itulah dia kan. Walaupun kesedaran dan keyakinan kita mengenai hidup di dunia yang berlaku ini sementara, sedangkan hidup di akhirat adalah kekal abadi, namun tidak kita sedar sepenuhnya. Lihatlah dan perhatikanlah betapa ramainya orang yang mengabaikan akhirat. Mereka sibuk dan asyik dengan dunia, seolah-olah merasa bahawa akan tinggal selama-lamanya di dunia dan fana ini. Kalau kita tengok, ada 7 perkara yang kita kena jaga. Yang pertama, jagalah lisan kita atas dunia ni. Cakaplah yang baik-baik. Orang perempuan, berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Tahu? Iya, nak pula orang nak pergi haji ni, kau kat sanun mulut kau je jaga. Bukan sanunnya, kat Bukit Kepayang pun kena jaga. Iya, saya pergi umrah lu kali pertama kan, berdua kan. Masa mula pergi umrah lu. Ingat lagi. Pegang selipar tu masuk dan bokeh, tak hilang selipar dan dalam hati tak sabut pun. Tak hilang selipar dan siap dengan bokeh. Reben kuning takkan hilang. Letak kat rak tu, tulisan Arab rak tu, rak 23. Tak hilang. Dan sekolah agama dah tahulah. Masuk dalam, keluar bukan selipar tu, dengan rak-rak hilang. Rak tu kan ada tayar kan. Mana pergi rak tu? Iya, siapa yang pergi memang merasulah hilang selipar tu, mestilah kan. Biasalah tu kan. Tak ada siapa pun mengut. Memang dan doakan biar kambung perut ambil selipar dan tak ada. Kita dah biasa dah kat sana ni, tak ada apalah. Kan? Itulah dia. Macam-macam lah kan. Jadi kita ni kadang ingat akhirat banyak-banyak. Liman kana arjullah wal yaumil akhir wa zakarullaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebabnya kita ada peluang zikir. Kedua tahlil arwah tu, jangan dengar cakap ada ustaz-ustaz WhatsApp tu. Saya ada grup tu asatizah satu Malaysia tu. Berlawan ada yang seorang tu tak puas hati, yang seorang tu kan. Zaman Nabi lu tak ada tahlil, semua ngaku tu. Oh, sadap lah kau cakap. Memang betul zaman Nabi lu tak buat tahlil arwah ni, tak ada. Tetapi zikir tu, Nabi suruh kita zikir. 2 pahala yang paling besar dalam kenduri arwah. Yang pertama zikir, yang kedua makan. Ya, zikir tu alang-alang kan kita seremban, cuma mana di zikir pendek seremban, semua perpanjang bila kenduri. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu dah ponek seorang. Kan, tu kan. Ya barulah berbaloi lah udang ngalah dapur tu yang kampung tu. Ini sikit-sikit cecoet zikir. Dah doa bondo kan. Jadi buat zikirlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil kan. Buat 1000 kali. Biar dia longoh tu lah, barulah kita lepas tu makan. Jangan kesian, makan betul-betul. Kan, sebab memang tuan rumah niat sedekah untuk arwah tu besar pahala. Macam gaduh, besok nisfu Syaban. Bergaduh tu. Setiap tahun gaduh. Baca Yasin 3 kali tu. Nabi pesan malam nisfu Syaban hidupkan dengan amal ibadah. Jadi makna kata terpulang kat kita. Nak baca Yasin boleh. Cuma yang tak boleh tu kalau kita mewajibkan tu tak boleh. Jadi nak baca Yasin 3 kali boleh. Kau rajin satu Quran, baca satu Quran. Tak terdaya lah baca 3 kali, start sekali. Sekali boleh. Baca lah sekali. Pun tak terdaya. Yasin, Sadaqallah Lazim. Tak ada guna jadi manusia depan malih tu. Kan? Yasin, Sadaqallah Lazim. Terpulang lah nak baca macam mana. Kan? Baca, hidupkan dengan amal ibadah. Bergaduh tu, pergi kubur. Tak boleh baca Yasin enggak. Habis nak baca apa? Baca Fatihah pun tak boleh. Habis baca surat khabar. Apa lagi nak buat? Zikir, sedekah, tak ada masalah. Boleh, buatlah. Kita ni kadang bergaduh untuk benda-benda yang sama tiap-tiap tahun kan, saja je. Kan? Tu kadang ibadah, buatlah betul-betul. Yang ibadah sungguh-sungguh. Tarawih, buatlah macam mana? Buat, jangan tak buat sudah. Saya pergi ceramah di Sabah, Sarawak pun, saya kata saya respect dia orang. Bukan cakap apalah. Bila pergi bulan puasa tarawih, bulan hari yang ke-26 ke-27 tu penuh lagi masjid dia.
Sampai ke koridor-koridor tu, ke luar tu penuh lagi semayang. Budaya dia. Kita kan, kita bayangan hari pertama imam tak ada parking. Umat ramai orang, entah mana-mana manusia datang kan. Siapa pula orang ni? Ramai kan. Semua tiba-tiba duduk bukit kepayang. Malam pertama je tengok. Imam tak ada parking je fikir. Masuk malam ke-5 boleh. Lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam surau. Bukan kat luar, dalam surau dah boleh parking. Saf yang keberapa dah boleh parking. Tapi itu dah. Kan, tu cerita Ramadan lah. Tapi makna nak beritahu kita. Kan, kita ni tu sebab ingat tak peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi naik satu tangga-tangga, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim cakap? Nabi Ibrahim kata, tak pernah lah aku tengok umat yang paling masakin sekali umat kau lah wahai Muhammad. Umat Nabi Muhammad paling miskin sekali. Kurui koring. Kenapa pula? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Ibadah sikit je. Ya, lepas semayang kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali istighfar. Cuba lebih kan. Orang belakang bunyi, panjang istighfar. Nampak. Sedangkan sahabat dulu busuk-busuk pun 70,000 kali sehari. Kan beza lah kan. Memang tak terbaik lah gitu kan. Tapi makna nak membandingkan kuih koring umat kau. Habis macam mana nak buat? Kau suruh umat kau tanam tanaman syurga. Apakah dia? Itulah dia. Dalam satu pandangan kata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu haukil nama dia. Ada setengah pandangan pula kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Untuk makluman semua, ayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim ni adalah merupakan khazanah daripada syurga yang turun hanya umat Nabi Muhammad saja dapat. Umat sebelum ni tak dapat. Itu sebab kita buat hari-hari tu. Ya. Tu antara kelebihan dia. Bayanglah para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul yang lain merayu, bagilah kami jadi umat Muhammad, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Kita dapat relax ya kan, macam tak ada apa-apa ya kan. Ni yo. Betul. Kan? Aku jadikan dia sebagai sebaik-baik umat. Allah Taala beritahu umat Muhammad sebagai sebaik-baik umat. Alamak, kita pun tanya balik, layak kau kita jadi sebaik-baik umat? Dongki tak habis, bergaduh tak habis. Iyo. Bergaduh sampai ke surau gaduh, ya kan? Surau sini tak adalah tempat lain. Macam-macam. Tu sebab saya ceramah mana-mana pun saya tak sentuh politik. Tak ada. Saya cakap sebab semua orang ada pandangan masing-masing. Kalau saya sebut politik pun so baik-baik je, jangan gaduh. Itu saja. Poin lah mana? Selangor, Perak, Johor, Melaka ke? Mana semua itulah saya sebut. Sebab pilihan raya so, kau nak pangkal lah. Tak payah nak dibabit-babitkan dengan kehidupan kita ke masyarakat kita. Jangan. Ya, itu hak masing-masing. Ya, kan? Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Orang perempuan sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita. Yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maka kita kena sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan ambil dengan dia, dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan ambil dengan dia ni geng belah sana. Nabi tak ajar. So duduk kat surau, ibadah sama-sama, elok-elok. Itu ya. Kan? Akhirat besok tak ada tanya benda-benda lain. Allah Ta'ala tanya nikmat, Allah Ta'ala tanya amanah. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Oh, jangan main-main silaturahim ni, boleh Allah Ta'ala akan tanya gitu. Kan? Itu sebabnya akhirat yang kekal abadi ni macam-macam. Kan? Macam-macam. Kita ni dalam dunia ni memang boleh lah kan, ngakak-ngakakkan orang. Oh, aku nak baik dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku, boleh cakap. Tapi akhirat so, silaturahim tu sendiri akan bercakap bagi pihak kita. Siapa yang tak nak baik? Siapa yang tak mau baik? Disebutkan dalam satu hadis, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Amin. Itu sebab jangan kita ambil ringan bab silaturahim ini. Maka dalam kehidupan kita yang sementara itu, hidup kita ni nak bahagia di dunia dan di akhirat bergantung kepada macam mana kita melihat kepada apa yang kita ada. Ingat Allah banyak-banyak, zikirlah banyak-banyak, ibadahlah banyak-banyak. Kita nak kerja 3 yang matlamat dalam hidup. Pertama, nak kerja hidayah supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Kan? Orang yang tak ada hidayah, benda baik rasa buruk, benda buruk rasa baik. Pergi surau malu.
Nanti orang cakap apa pula? Baik dia jangan pergi. Tu. Sedangkan tu tempat yang baik. Nampak tak? Orang dah biasa beli nombor. Kan? Susah nak tinggal. Yang susah. Jadi tu berburak tengah parking motor tu berak. Kau nak kau berapa orang dah? Baru 3 kau, 5 kau, belum ada rezeki lagi kau 2, 3, 5, 0, 2. Jadi kono pula tu. Kan? Ya, dah biasa. Yang kedua, kerjalah maghfirah, keampunan daripada Allah. Melainkan kita yakin, alhamdulillah, setakat bulan 3 ni dah masuk bulan 3, belum ada dosa lagi dah. Tolong angkat tangan. Siapa rasa macam tu? Dah masuk bulan 3 ni belum ada dosa lagi dah. Angkat tangan. Angkat tangan pun berdosa dah. Ya tak? Kan? Mana kita memang ada dosa. Dan memang ada dosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Tak ada cara lain, iaitu dengan beribadah banyak-banyak. Tu sebab saya kata tadi, kita dikatakan sebagai umat yang terbaik. Macam mana? Dongki tak habis-habis, gaduh tak habis-habis, macam mana? Dengar, cuba tengok kita, nak tengok dongki dah ada dalam hati kita ni macam mana? Sambut dia satu kebaikan orang lain, kita tak puas hati. Makna ada masalah tu hati kita. Dengar-dengar dia dah dapat naik pangkat. Tak apa dijilat bos tu. Allahu Akbar. Dia pakai kereta baru dah, mana dia curi tak tahu. Dengar anak dapat PSR 6A. Alah macam anak dia seorang pandai. La ilaha. Haji yang apa tu lah, haji tu yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia 25. Nampak? Jadi hal. Ya kau dia nampak jadi hal. Allahu Akbar. Apa salah Mula dia cakap bini 25. Malam pertama mati tu. Kan tak elok dia cakap tu. Dia boleh cakap tu dengar dia dah naik pangkat, alhamdulillah. Ada juga pegawai besar kat kawasan kita tu nak minta tolong sok senang macam tu. Dengar dia beli kereta baru. Ya kau mudah-mudahan dapat kita tumpang kan. Dia tu rajin numpangkan orang tu. Kan? Dengar anak dapat PSR 6A. Alhamdulillah ada juga budak pandai kat tempat kita ni. Kan okey macam tu. Kan? Dengar haji tu dah kahwin muda, umur 25 bini. Alhamdulillah ada bini yang tagap boleh jaga dia. Kan sana? Yang perempuan kau tak payah hati, pergi tanya direct. Ni nak tanya sikit, apa kau gambar mana gambar haji tu? Bang haji tu banyak umur dah. Macam mana saya nak cakap Wah, dia jawab kan. Dia lemah lembut, romantik. Ambil romantik untuk dia memahami saya. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pakak tak terang macam tu. Allahu Akbar. Tak, ni contoh. Contoh. Allahu Akbar kan. Jadi mana kata? Dan perbandingan dunia dengan akhirat. Perbandingan dunia dan akhirat ibarat Nabi pernah buat. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehinya. Dah colok angkat macam tu lah nilai dunia ni. Tak ada apa. Koja barang siapa koja dunia sampai masa dia akan kecewa. Tak payahlah, kan? Ajarlah akhirat banyak-banyak. Tak ada hal saya dah ceramah naik azia dunia semua. Okey. Kufur nikmat tak ada. Okey, kata tu leather seat siap dengan reverse camera. Iya. Kalau yang besar, kalau ramai-ramai naik boleh bawa yang besar sikit. Kan ni berdua bodoh kan. Tu yang saya ceramah sekali tu, saya ceramah kat mana? Saya ceramah dekat perumahan polis Sungai Besi. Polis cakap, "Tuan, lepas tu Sungai Besi, tuan tunggu tuan, kita escort tengah jam ni." Polis escort, 2 motor peronda, 1 kereta peronda private. Escort Azia. Lagi kocik lah yang kena escort kan. Kau topi semua kereta belum jadi mentari gitu. Kau topi semua kereta. Lepas tu agak orang keliling tu cakap apa? Wih, dia escort Azia tu lah. Tak, semua orang cakap berani betul Azia ni ikut polis ni. Tak ada apa tu. Alah dunia. Apa kita nak heran? Hal lah kan. Syukur, yang penting syukur. Ubek kepada segala penyakit hati adalah syukur. Dengan syukur ni kita akan bahagia. InsyaAllah. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Kan? Pandang suami syukur, tengok suami pahala tu. Ompek muka yang kita tengok dapat pahala. Pertama tengok muka mak ayah, pahala. Kalau mak ayah dah tak ada, zarah kubur dia, pahala. Kedua, tengok muka suami, tengok muka isteri, pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri.
Tengok bini orang apa? Bini orang lawa ustaz memang sebab perbandingan tak adil. Banding dengan bini orang kat luar dengan bini kita yang lipet kain memang tak sama. Saya tak pernah tengok perempuan berkala lawa ke tudung sini. Api mana yang lipet kain dengan bohong tak ada mana dah. Kan sepak kayu kan. Itu ya. Pandang suami tengah baca surat khabar kan nampak isteri lipet kain dia tinjau. Yang bini cacap serap. Yang lelaki dia halah pahala nengok bini tu. Yang bini tengah lipet kain nampak suami terlelap kat sofa tu. Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa. Jangan kau kutuk lelaki kau, jangan. Dikutuk lelaki pula. Yang ketiga, tengok Quran dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Apatah lagi baca, tengok pahala, tengok dan baca lagi besar pahala. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham dan buat lagi besar pahala. Kadang kita dengar, tu sebabnya cuba belajar bahasa Arab basic. Ada setengah kan masjid sama dua masjid Usin tu dia ada buat kelas bahasa Arab. Pergilah. Nampaklah bila imam baca ayat panjang tak adalah menyumpah kat belakang. Cuba faham. Oh, tu maksud ayat ni. Tahu. Haujana tauruna falabatiu faurutiu falabarin. Bawa itulah tak belajar. Itu bukan ayat Quran, itu bukan hadis, itu bukan Arab. Habis apa dah? Jawi bubuh bagi. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawawrawaunun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat faurutin paurut falaparin lapar. Itu kita mengangguk lah hana dia tipu kau kan. Itu sebab kono belajar. Dan yang kompak tengok Kaabah dapat pahala. Apatah lagi pergi sanun lagi besar pahala. Ni nasib baik tengah ni. Tengah gantung dulu tak boleh pergi kan. Kalau dapat pulang pergilah. Yang pergi haji ni pun tengah suspend ni. Dapat ke tak ni? Kau lama pula gantung ke tahun ni tak ada pergi haji. Mana tahu? Yang mudah-mudahan taklah sampai macam tu kan. Iya. Siapa yang baru daftar hari ni insya-Allah boleh pergi pada tahun 2130. 2130. 5 kali hidup mati tak boleh pergi lagi. Kan pergi sana kan? Pergi sana. Orang tengah ramai masa pergi tu ramai betul. Orang Malaysia ni dah akap. Kek Raudah tu dah semayang dah semayang bangun. Nak semayang lagi semayang bangun. Dah bagi orang lain pula. Bantai sujud dalam mau. Orang Arab tu tak sabar, dia langkah orang Malaysia tu zap Allah Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun golap dia pula. Kek mana ni Allah? Apalah hujan untuk aku ni Allah? Dalam kain orang Arab tu ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Pandang atas langsung nyarit ni apa? Khabana. Satu lagi, kalau ada orang pergi umrah kan, kirimkan duit sedekah ni bagi contoh doakan saya. Yang doa tu pula orang yang pergi catat, takut terlupa. Sebab benda yang kita dah setuju dengan orang, dah berjanji berhutang kalau tak buat. Ingat tu. Tolong sampaikan salam kat Rasulullah ya Salid. Siapa ni? Sampai kat sana tak adalah ramai pun 350 orang umat ni. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku menyampaikan salam kepada-Mu ya Allah. Yang pertama lah kau halau kat polis tu. Tak boleh perfect dah. Daripada bilik tu dah niat dah tengok senarai nama ni kat dalam handphone tu kita scroll kan. Ni kau jap lagi ni nama ni kau jap lagi aku sampaikan salam Rasulullah. Aku nak sampaikan salam 350 orang yang aku dah niatkan daripada bilik tadi kepada-Mu ya Rasulullah. Selesai. Macam tu ya. Kan? Jangan kita takut-takut kawan. Dia tak tahulah, dia takut lah first time pergi. Jangan takut lah, tak ada apa-apa. Senang ya. Ya kau senang. Iyo. Kau pergi tawaf 7 kali. Kemudian lepas tu kau sa'i 7 kali ulang alik. Lepas tu tahlul. Selesai rumah. Apa senang mana? Tak limat kau. Dan pergi pergi khusus itu panjang mana pula. Iyalah dia dah ringkaskan lah. Mana tu tak sama. Mana kau yang takut mana. Seorang kau jagalah. Tengok kau dah lah. Muka kau tak nak nampak ke surau ni. Dan dengan kau tak nampak Kaabah ni. Agak-agak lah. Dia takut dengan kawan tu. Tengok comel kawan tu. Takkan lah bosah Kaabah, takkan tak nampak. Dan ingat aja ramai ada kawan yang tak nampak. Masuk kau seboleh ni. La ilaha illallah. Kawan tu nak kata bang, tak boleh tidur. Takabil. Nampak tak? Sampai ke hotel, balalah dia. Berlari nak buktikan dia nampak. Kaabah. Bagi dia. Lepas tu berlari dia balik ke hotel menangis. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz.
Banyak Rasul. Tak kenapa ni cik? Tak nampak Kaabah ni. Sabar pakcik, ini Madinah ni. Memanglah tak nampak. Salah tompek rupa. Itulah kerja dunia ni janganlah, kerja akhirat. Cari menantu pun, cari yang akhirat. Kereta besar, kau tengok menantu ku macam ni lah. Kereta besar, duit banyak. Dipijak anak kita besar. Mana tahu? Bukan cakap semua jahat, taklah. Kan pertimbangan kita tu kadang-kadang macam tu. Apa nak buat pengumuman apa tu? Asal? Oh, botol rumah. Orang parking kereta silap nak suruh alihkan. NDE 8426. Kereta minta alih kan. Sebab depan rumah orang. Depan rumah orang nak keluar tak boleh. NDE 8426. Ya. Dah tak ngaku nak dah. Ya betul ya. NDE 8426 minta tolong kerjasama minta alihkan. Ya. Cari menantu tadi, cari yang elok-elok. Kau tengok tu pakai blazer tie, tali leher besar sejadah. Kau tengok kereta manjala abak macam tu. Jangan dunia semua tu. Kadang tanya soalan pun, kau kerja mana? Kau tetap kontrak bertahun, gaji berapa? Tolak hutang apa semua tinggal berapa? Dunia dalam bank ada berapa? 1,5. Macam mana kau nak bola anak aku? Nampak ayat Cuba tanya, pakcik nak tanya. Cuba mengucap sikit. Nampak? Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Muslim Majlis. Itu berucap. Bukan mengucap tu dah. Dia tanya, sekarang pakcik nak tanya. Kau jaga solat tak? Kadang jaga, kadang tak. Macam mana lah? Bila time jaga semayang, bila tidur tak? Mati budak ni sekarang. Ada kali tu 3 budak lelaki datang rumah ni. Semua nak ke anak perempuan. Anak perempuan ni seorang. 3 lelaki. Pakcik pilih antara kami ni pakcik. Macam ni lah. Nama kau siapa? Nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha sekarang. Mak tak peranjat budak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wad duha wal laili iza saja. Bagus. Sampai ujung budak tu baca. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Pendek surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Budak yang ketiga tu dah berapa lu? Nama dia Yasin. Wah, parah ni. Kenapa lah ayah dia bagi nama Yasin ni? Allah, parah lah. Habislah. Salah saya budak kedua. Kau nama siapa? Pakcik tu orang cakap. Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Qul Wahad. Nampak pun nama orang agak-agak lah kau nak menipu pun. Allahu Akbar. Sebagai penutup saya nak buat satu cerita. Satu cerita yang diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata dunia ni boleh diibaratkan seperti sebuah pulau yang penuh dengan beraneka permainan, keseronokan, keindahan, kecantikan dan bekalan. Dan manusia diibaratkan seperti penumpang-penumpang yang sedang berlayar dalam sebuah kapal untuk menuju kepada satu destinasi. Maka kapal itu singgah sebentar di pulau itu supaya penumpangnya dapat mengambil bekalan dan mengumpul dana secukupnya. Sebelum penumpang turun ke pulau, kapten kapal memberi penerangan kepada penumpang berwaspada ketika berada di pulau itu. Jangan sekali-kali terleka dengan keindahan, kecantikan dan keseronokan. Tujuan penumpang-penumpang turun ke pulau hanyalah untuk mengambil bekalan dan mengumpul dana sebanyak mungkin yang boleh. Para penumpang yang turun daripada kapal ke pulau itu ada 3 golongan. Yang pertama, turun serta sentiasa ingat dan berwaspada. Matlamat tujuan mereka turun hanyalah mengambil bekalan dan kumpul dana. Maka mereka berusaha sungguh untuk kumpul bekalan dan dana dengan sebaik-baiknya. Itu kategori pertama. Kategori kedua, turun kemudian terpukau dengan keindahan, kecantikan, keseronokan yang ada di pulau itu. Mereka lupa matlamat tujuan asal mereka hanyalah untuk mengumpul bekalan dan dana. Namun apabila waktu kapal berangkat sudah hampir, baru ingatlah kejap lagi nak bergerak kapal ni, barulah dia sedar dan kelalaian mereka. Maka barulah dia ambil ke mana yang sampai. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, leko, lalai sampai ke sudah. Sampailah kapal tu berlabuh, dah terlambat. Jadi dia dah ketinggalan. Jadi apa pun tak guna. Jadi tengoklah kita masuk kategori yang mana. Begitulah keadaan manusia yang dihantar Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini. Ada yang sentiasa ingat dan berwaspada matlamat tujuan asal mereka hanyalah untuk mengumpul bekalan. Ada juga golongan manusia yang dihantar kemudian terpukau dan leka dengan keindahan keseronokan dunia, kemudian sedar sebelum datangnya kematian. Dan ada pula yang terus-terusan leka dan terpukau dengan keindahan, kecantikan, keseronokan dunia hingga ajal datang menjemput mereka. Ketika itulah baru mereka nak sedar dan menyesal. Mudah-mudahan kita tak masuk kategori yang ketiga. Ya, dan mahu pun yang kedua tu pun kita tak nak. Mudah-mudahan jadilah kategori yang pertama. Kumpullah bekalan sebanyak-banyaknya untuk akhirat besok. Dalam surah Al-Hasyr Allah Ta'ala beritahu, hendaklah kamu memerhatikan
apa yang diusahakan untuk hari esok, bekalan kita untuk akhirat. Banyak ke tak banyak? Ya? Jadi itu saja daripada saya pada hari ini. InsyaAllah saya faham muka-muka soberanti itu, saya faham. Dah bergalih-galih tempat duduk tu kan. Jadi insyaAllah seronok mana camah kat sini kan. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Next time kita buat program, kita buat lah, saya bawa lah kombar asesnya. Bawa 2 Syamsul kat sini kan, saya bawa Abang Samsul rau-rau, kita buat kat sini. Rasa tak muek surau tutup habis. Rasa bukan duit, bukan NDE dah, habis segala kereta penuh kat depan orang kan. Tak kisahlah kan. InsyaAllah saya cuba setkan, nanti cakap dengan PA saya, dia akan arrangekan sekali kan, Abang Samsul rau-rau, dia okey tu kan. Dan sedikit makluman saya umumkan kat luar sana, ada beberapa sahabat saya, bukan barang saya pun, saya umumkan je. Sebab sahabat-sahabat sini dia gemar berniaga di tempat saya ceramah, saya tak ambil komisen apa pun, tak ada. Kan ingat apa pula kan, ada seorang tu daripada Tabuh Naning Alur Gajah Melaka, dia bawa barangan-barangan sunnah, buah tamah, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara, minyak wangi, jadi boleh tengok kan. Yang seorang pula daripada Tampin, dia bawa madu. 2 makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam. Pertama buah tamah, keduanya madu. Faham orang perempuan? Madu labah, madu kelulut, madu tualang ada. Kemudian begitu juga dia ada bawa sambal gesek batu kikir Jambatan Bosi. Sambal gesek tikir dia dah buat koreng-koreng supaya boleh tahan lama. Makan nasi lombik dengan bubur sedap. Tu orang hantar kat dia. Satu lagi ada sambal crispy. Saya nak posan sambal crispy ni, tester tu jangan dikojokan sampai licin. Tester tu buat rasa je. Kok sedap boleh. Habis je kojokan tester tu. Kan? Tu yang kedua lah. Dan yang ketiganya ada susu kambing. Susu kambing ni elok untuk orang gastrik. Saya Ustaz Slim Bollywood ada gastrik, kita orang amal susu kambing ni memang elok. Orang perempuan kadang dia tak tahan kan, sebab tak tahan bau. Jangan risau, dia tak ada bau, dia kambing daripada Holland, Belanda. Memang sedap rasa. Dalam ada kurma, ada badam dalam tu. Siapa yang fikir kenapa sedap nak sambal gesek, sambal crispy dan juga susu kambing tu? Baru saya perasan saya dapat free. Tu yang sadap benar tu. Jadi tuan-tuan konolah boleh tanya. Selain daripada baik untuk gastrik, dia juga baik untuk orang perempuan yang hormon dan merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana poi boleh minum tu. Tapi mana yang dah tua, dah tak ada tu, tak salah cari, dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki. Mana orang lama yang sakit tulang, osteoporosis, baik amalkan. Sakit sendi pun elok. Dan pada yang kencing manis boleh minum sebab dia tak ada gula langsung, cuma manisan kurma sahaja dan juga badam. InsyaAllah boleh ikhtiar. Berapa harga, tanyalah dia berapa, saya tak tahu berapa dan saya dapat free. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak dapat berjumpa kita kat sini. Ada muka-muka yang biasa jumpa tu. InsyaAllah di lain kesempatan kau jumpa kat luar Togo lah. Janganlah Togo kena tak siapa, tu payah jawab tu. Kan cakap itulah yang kan suruh pergi ke Payang. Okey contoh faham lah kita kan. Ini kena tak siapa, takut kocik hati kan. Kita pun cakap ya tahu. Sekarang kat mana saja nak cari clue. Sekarang kat mana, kat situ juga. Sampai sudah lah tak tahu. Ya itulah dia, insyaAllah. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.